Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 dalam Madah Hubungan Etnik. Nama saya Ardi Aminur Rahim bin Aminuddin, nombor metrik 19021902. Nama saya Muhammad Azim bin Yusuf, nombor metrik 190-21893. Saya Muhammad Isfaiz bin Muhammad Kamsuri, nombor metrik 190-21892. Dan saya Muhammad Akif bin Ruslan, nombor metrik 190-21897. Anda semua semoga sihat sentiasa dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Okey, pada hari ini kumpulan kami diberi tugasan untuk membuat video hubungan etnik yang bertajuk latar belakang pluraliti masyarakat alam Melayu. Okey, maksud pluraliti ialah kepelbagaian masyarakat yang berhijrah ke alam Melayu. Pembentukan pluraliti pula kesan kemasukan komuniti imigran dan perkahwinan antara golongan masyarakat tempatan. Okey, penghijrahan intrawilayah sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka adalah masyarakat yang menetap di Kepulauan Melayu Melaka atau Nusantara. Masyarakat tersebut berpindah dari satu pulau ke satu pulau untuk mencari rezeki, berniaga, berperang, berkahwin dan sebagainya. Selain itu, penghijrahan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka pula datangnya Islam ke rantau berdasarkan tiga teori dominan yang dijelaskan oleh para sejana, iaitu para pedagang membalik Arab, Cina dan India. Pedagang Arab Parsi juga untuk mendapatkan bekalan air, sumber makanan dan keperluan lain. Sampai itu, kedatangan pedagang Cina dan India menyebabkan lembah Bojang menjadi sebuah pusat interport yang maju pada abad ke-7 Masihi. Akhir sekali, kedatangan pedagang Eropah ialah Portugal, Britain, Sepanyol, Perancis juga menguasai jalan perdagangan ke timur dan juga negara mereka menyebarkan agama Kristian di alam Melayu. Sekian daripada saya. Kemudian, masyarakat pluraliti dan plural di Malaysia. Dua konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan ciri-ciri Asia Tenggara ialah pluraliti masyarakat plural. Pluraliti dari segi istilah yang digunakan untuk merujuk kepada masyarakat berbagai masa di alam Melayu sebelum kedatangan kuasa-kuasa penjajah iaitu Eropah, yang berbentuk melalui proses semula jadi tanpa sebarang pemaksaan di sebaliknya. Yang kedua, masyarakat plural iaitu terbentuk selepas zaman kedatangan penjajah. Penjajah membawa maksud pendatang dari China, India ke Asia Tenggara untuk kepentingan ekonomi. Dasar penjajah menyebabkan mereka gagal berasimilasi dengan penduduk alam sekitar dan sistem sosial, politik agama yang wujud di Asia Tenggara. Kesannya, wujud kelompok masyarakat yang hidup berasing daripada kelompok yang lain walaupun tinggal di tempat yang sama, iaitu masyarakat majmuk. Ketiga, penjajahan barat adalah menjadi titik pemisah. Yang ketiga, penjajahan barat adalah menjadi titik pemisah antara pluraliti dan masyarakat plural. Pluraliti zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka. Pertama, penghijrahan intrawilayah sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, penghijrahan semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ketiga,
penghijrahan pedagang Arab dan Parsi. Yang keempat, penghijrahan pedagang Cina. Yang kelima, penghijrahan pedagang India. Yang terakhir ialah penghijrahan pedagang Eropah. Okey, seterusnya proses asimilasi antara golongan imigran dengan masyarakat tempatan. Proses asimilasi berlaku selepas kedatangan imigran dari luar. Ia berlaku antara imigran dengan penduduk tempatan dalam pelbagai konteks sosial hubungan melalui perdagangan yang akhirnya membentuk komuniti baharu iaitu peranakan. Okey, perdagangan dan perkahwinan. Perdagangan dan perkahwinan berlaku dengan beritasi penduduk tempatan dan penduduk imigran. Yang kedua, perkembangan budaya yang berlainan. Setelah itu mempelajari bahasa tempatan dan cara hidup budaya orang tempatan. Seterusnya, pembentukan prioriti baharu. Pembentukan prioriti baharu, pertama masyarakat Melayu Arab. Yang kedua, masyarakat Cina peranakan iaitu Baba Nyonya. Yang ketiga, masyarakat India Muslim. Yang keempat, masyarakat Jawi peranakan. Dan yang keenam, masyarakat Serani. Seterusnya, masyarakat Melayu Arab. Masyarakat Melayu Arab terdiri daripada masyarakat pedagang yang dikenali sebagai Syaik. Syaik, golongan Syaik ini berasal daripada Hadramaut. Okey, masyarakat seterusnya masyarakat Cina peranakan iaitu Baba Nyonya. Masyarakat Cina peranakan lepas pemangkatan Parameswara, hubungan antara kerajaan Melaka dengan Cina diteruskan oleh Sultan Mahkota Iskandar Shah iaitu putera Parameswara. Hubungan diplomatik menjadi lebih erat apabila Sultan Mansur Shah berkahwin dengan puteri Han Limpo iaitu puteri Maharaja Cina. Masyarakat seterusnya, masyarakat Jawi peranakan. Masyarakat Jawi peranakan terbentuk hasil perkahwinan campur antara wanita Melayu di Pulau Pinang dengan lelaki India Muslim dari selatan India. Okey, masyarakat yang seterusnya, masyarakat Serani. Serani ini terhasil daripada perkahwinan antara orang Portugis dengan penduduk tempatan. Dan seterusnya kita pada ciri-ciri khusus pluraliti di zaman kerajaan Melayu Melaka. Okey, yang pertama berlakunya proses asimilasi antara imigran dengan masyarakat tempatan. Okey, yang kedua berlakunya pengaruh Islam kepada budaya masyarakat tempatan. Okey, yang ketiga pembentukan masyarakat baharu. Okey. Seterusnya kita berbalik pada faktor kejayaan pembentukan pluraliti zaman kerajaan Melayu Melaka. Okay. Yang pertama, kemajuan dan ketamadunan Melayu. Yang kedua, sikap terbuka pemimpin. Yang seterusnya, tolak ansur di kalangan rakyat. Dan seterusnya, hubungan perdagangan. Yang seterusnya, pelabuhan bebas, penghijrahan, perkahwinan, dan akhir sekali proses pembentukannya secara semula jadi dan dengan makna tanpa paksaan. Okay. Akhir sekali kesimpulannya, sebagaimana yang kita tahu kan, walaupun orang Melayu dan kaum bumi putra lain merupakan penduduk asal di bumi Melayu, Sabah dan Sarawak, tetapi kehadiran kaum-kaum lain telah memainkan peranan yang penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat tempatan. Okay. Selain itu, proses perubahan ini telah memberi kesan jangka panjang kepada mereka, kepada negara, dan yang paling ketara ialah kewujudan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Okay. Selain itu, kewujudan pelbagai kaum ini tidak berlaku dengan sengaja, tetapi tidak melalui satu sejarah yang panjang akibat penghijrahan kaum-kaum lain seperti kedatangan pedagang Arab, Parsi, Cina, India dan Eropah ke alam Melayu serta kemasukan penduduk dari Indonesia. Okey,
Akhir sekali, kewujudan masyarakat berbilang kaum ini dianggap penting dalam proses perkembangan negara dan menjadi satu ciri utama dalam rupa bentuk masyarakat Malaysia kini. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami Daripada grup 1 yang membincangkan bab 3 yang bertajuk latar belakang pluraliti masyarakat alam Melayu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang itu daripada kelemahan daripada kumpulan kami sendiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pamitan.